Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani pada semua. Terima kasih Abang Mat Over dan saudara Syairi. Saya ingat Abang Mat nak nyanyi lagu Hindustan satu. Lepas ni satu lagu bang. Rakan-rakan pimpinan di pelbagai peringkat daripada Barisan Nasional, daripada Pakatan Harapan, di peringkat persekutuan dan peringkat negeri, pimpinan parti-parti komponen dan seluruh orang-orang dan rakyat dan pengundi-pengundi Kemaman. Saudara dan tuan-tuan yang saya kasih sekalian, 2 hari bulan ini orang Kemaman punyai satu lagi peluang. Peluang untuk memilih wakil rakyat selepas pilihan raya pada tahun lepas dibatalkan. Dibatalkan dengan sebab ada kecurangan dalam proses pilihan raya. Mahkamah telah membuktikan ada tindakan pembelian undi yang bersalahan. Walaupun menang dengan majoriti puluh ribu, ia dianggap tidak sah kerana telah ada proses-proses dianggap membeli undi. Jadi saudara dan tuan-tuan yang saya kasih sekalian, mungkin tahun lepas, bulan 11, pandangan kita lain. Kita nampak calon yang nak diundi daripada perikatan, daripada PAS, selalu berjanji mereka nak stabilkan negara. Mereka nak bersihkan negara. Tetapi hari ini, kalau bab kestabilan itu tak perlu saya ulaslah. Ramai rakan-rakan pimpinan dah sebut. Negara tutup tak tutup, kilang buka tak buka, PKP tak PKP, saya tak sebut. Yang pasal bersihnya hari ini tuan-tuan, kita lihat hari ini. Satu persatu pimpinan mereka terdakwa, terlibat, hingga membawa sebahagian suspek lari tak berani balik dalam negara. Maknanya apa? Maknanya bersih tak ada, stabil pun tak ada. Yang kata bersih itu dah dinafikan oleh keputusan parlimen atau keputusan mahkamah. Yang dikata stabil dah terbukti bahawa kerajaan perpaduan pada hari ini telah bawa kepada kestabilan, kemakmuran dan keadaan kedamaian politik yang huru-hara 2-3 tahun lepas selepas Sheraton Move. Sebab itu saudara dan tuan-tuan yang saya kasih sekalian, antara banyak perkara yang selalu menjadi buah kempen Perikatan Nasional maupun PAS adalah berkenaan dengan nasib orang Melayu, orang Islam dalam negara kita. Jangan undi PH, kerana PH ada DAP. DAP ada Singapura. Singapura ada dia tak bagi sepu. Macam itulah. Jangan undi BN. Sekarang BN kerjasama dengan DAP. Habis Islam, habis Melayu. Saudara, saya nak beritahu, pendiri awal negara kita yang membuat apa yang dikatakan constitution ataupun perlembagaan negara kita, meletakkan beberapa perkara dalam perlembagaan. Apa yang ada dalam perlembagaan? Kedudukan Islam sebagai agama rasmi, kedudukan Raja-Raja Melayu, kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera, Sabah Sarawak, dan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. 4 perkara ini saudara ada 2/3 ke? Saudara ada 100% ke? Saudara ada 1000% ke? Adalah satu konstitusi dan perkara yang tak boleh diubah dalam perlembagaan negara. Keadilan mentadbir ke? Perdana Menteri kita daripada amanah ke? Daripada UMNO Barisan Nasional ke? Yang dikatakan tentang kedudukan Islam, kedudukan Raja-Raja Melayu, bahasa Melayu, dan juga tentang hak istimewa orang Melayu, tidak boleh diubah oleh siapa pun.
Maknanya apa, saudara? Maknanya propaganda dan kata-kata, pilih orang ni, orang Melayu tergadai, pilih orang ini, Islam terancam, pilih orang ini, negara tergadai. Ini adalah melawak dan bengong. Orang Terengganu kata bodoh bengong. Sebab apa? Sebab ini nak permainkan perasaan. Mari kita isu. Saya dengar berdegar-degar pimpinan-pimpinan perikatan, penceramah perikatan ceramah. Tergadai negara kita, tergugat negara kita. Saudara, dalam rekod pentadbiran yang ada sekarang di bawah Perdana Menteri dan kepimpinan kerajaan perpaduan, selain stabilkan negara, selain sedang pulihkan ekonomi negara, pentadbiran inilah yang berjaya memuktamadkan tidak ada lagi tuntutan sulu terhadap tanah air kita, dan ia dilakukan oleh pimpinan-pimpinan daripada Menteri Barisan Nasional, Menteri Kerajaan Perpaduan yang gagal dibuat oleh pimpinan-pimpinan Perikatan Nasional. Hari ini kita bawakan bekas Panglima Angkatan Tentera, Datuk Tan Sri Datuk Raja Muhammad Effendi, seorang yang berpengalaman mempertahankan negara. Tugasnya beliau dulu menjadi benteng negara. Dan sebab itu saya percaya 2 hari bulan untuk Parlimen Kemaman, orang Kemaman bukan saja pilih kerana dia orang Kemaman, tetapi beliau adalah orang paling layak untuk jadi ahli parlimen, pertahankan negara, bela nasib sesaudara dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saudara, sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian, sebab itu saya minta rayu banyak-banyak. Sebahagian besar yang datang di sini sudah pasti saya rasa penyokong kuat kita. Mungkin petugas-petugas kita sebahagian kecil yang di depan. Kita ada masa beberapa hari saja lagi untuk ke detik pilihan raya. Di saat ini mereka sedang mempermainkan gula-gula. Antara gula-gula dia ialah tukar kerajaan. Tak boleh pun. Sekarang bila dah tak mampu, dia kata dia jadi Perdana Menteri. Dan di antara alasan, saya tahu ramai orang Kemaman tahu. Dia tu dah jadi MB, dia nak jadi ahli parlimen. Dia kerja dia pun tak habis. Kenapa dia nak jadi ahli parlimen? Antara alasan dia, tu Menteri Besar Selangor boleh. Memang saya ahli Dewan Negeri dan saya ahli parlimen. Tapi kena tahulah, Selangor ni dekat mana, Kemaman ni dekat mana. Belajar sampai PhD, benda simple tu pun tak faham. Saya nak pergi parlimen setengah jam. Daripada Kemaman nak sampai Kuala Lumpur 3 jam. Jadi macam mana dia nak bertugas? Banjir pun tak sempat nak pulang, nak pergi parlimen untuk berbakti pada orang Kemaman, calon terbaik Barisan Nasional. Sebab itu, saudara dan tuan-tuan, saya harap kita tidak mudah tertipu dan terikut-ikut dan terbawa-bawa. Sebab apa? Sebab ini bukan ajaran Islam. Nak pisahkan kita, nak perangkap kita, nak tuduh kita, nak asingkan kita. Saya ambil contoh. Ketika saya metangkan belanjawan negeri, saya bawakan pengalaman Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surah Al-Baqarah ayat 126. Dalam surah itu Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika nak membuka kota Mekah. Doa Nabi Ibrahim adalah mendoakan agar kota Mekah menjadi sebuah kota yang dipanggil sebagai Baladan Aminah, sebuah negeri yang aman. Selanjutnya Nabi Ibrahim minta lagi, apa dia? Wahai Allah, turunkanlah buah-buahan dan makanan kepada orang yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat. Apa jawapan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 126 itu?
Allah Subhanahu wa taala menyambut baik doa itu dan memakbulkan doa itu, tapi menyebutkan bahawa buah-buahan, makanan yang akan kuturunkan di Mekah bukan hanya untuk orang-orang yang beriman, tetapi juga termasuk kepada untuk bukan orang-orang yang tidak beriman. Hari akhirat itu urusan Allah dan urusan yang ditentukan pada hari kiamat nanti. Maknanya Allah pun bagi tahu kat Nabi Ibrahim, tak apa, buah-buahan, makanan, kehidupan. Maknanya dunia ni bukan semuanya hanya untuk orang yang dipanggil aminah, orang yang beraman, orang yang beriman, tetapi juga untuk semua orang. Sebab itulah kita kerajaan perpaduan, kita ada 18 parti, kita ada orang Cina, kita ada orang India, kita ada perwakilan daripada parti Sikh, kita ada wakil orang asli, kita ada Sabah, ada orang Sarawak. Kerana ini adalah lumrah yang telah ditakdirkan oleh Allah supaya kita hidup aman, damai, bersatu padu sebagai sebuah perpaduan untuk jaga negara kita. Tengok kempen Perikatan Nasional. Jangan undi ni hancur negara. Jangan undi ni habis orang semua kafir. Jangan undi ni nanti ada orang masuk. Kafir saja. Orang suruh berzikir. Zikir paling baik ni ingat Allah. Zikir kedua terbaik ingat mati. Zikir dia kafir. Kepala otakmu. Sebab itu saudara dan tuan-tuan yang saya kasih sekalian, cukuplah. Kita baru selesai pandemik. Dah habis masa ya? Berani saya buang daripada Selangor bang. Kita baru lepas pandemik. Kita baru lepas huru-hara politik yang panjang. Inilah yang sebabkan pimpinan-pimpinan kita, Abang Mat, Saudara Ashraf, Datuk Lokman, Datuk Ahmad Maslan. Datuk Ahmad Maslan ni kampung saya. Saya tak pernah kempen untuk dia, dia pun tak pernah kempen untuk saya. Lama dah kami berlawan. Tapi kerana fikir negara kita nak pulih, kita nak stabilkan rakyat, kita nak amankan rakyat, kita tinggalkan hal yang lepas. Kita nak maju ke depan, kita nak pulihkan negara kita sama-sama untuk tubuh kerajaan perpaduan. Adakah kita tak ajak dia? Kita ajak dia. Bukan kita saja ajak. Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong pun minta masuklah kerajaan perpaduan. Tapi dia dah sombong. Dia rasa dia kuat. Dia rasa dia kata dah cukup jumlah. Dah cukup dah. Sampai hari ini, bukan cukup jumlah, orang dia makin berkurang. Sebab itu cukuplah. Saya percaya, ya, Kemaman ada peluang. Kita pun bukan nak tukar kerajaan, nak apa, nak kukuhkan kerajaan. Jadi Kemaman, baliklah ke lumrah. Baliklah ke niat asal. Kemaman pernah dimenangi oleh Keadilan tahun 99. Pernah juga dimenangi oleh UMNO Barisan Nasional selama 3 penggal. Hanya 2018 kalau tidak silap saya jatuh kepada PAS, kepada Perikatan Nasional. Saya percaya orang Kemaman tahu dah siapa yang boleh bekerja, siapa yang bangunkan negeri. Ini bukan masanya untuk kita pecah belah. Ini bukan masanya untuk kita bergaduh. Ini masanya kita nak berpadu dan bersatu. Kalau mereka yang nak bergaduh, biar duduk tepi. Semua Kemaman ikut perpaduan yang telah digembling dengan Perdana Menteri. Pilih calon satu daripada Barisan Nasional. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemaman untuk. Kemaman untuk. Kemaman untuk. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum.